Siapa yang berhasrat dengan Allah SWT pada hari esok, yakni hari akhirat, sebagai seorang Islam, maka hendaklah dia memelihara solat-solat fardu dengan mengerjakan solat di tempat azan dilakukan, yakni di masjid. Allah SWT mensyariatkan untuk Nabi kamu jalan-jalan petunjuk, dan solat berjemaah adalah salah satu daripada jalan-jalan petunjuk itu. Jika kamu bersolat di rumah kamu sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang meninggalkan solat berjemaah, maka sebenarnya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan apabila kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Bila seorang mengambil wuduk dengan sempurna kemudian pergi ke masjid, maka bagi setiap langkah yang dilangkahinya pasti akan ditulisnya untuk satu pahala, dan ditingkatkan satu darjat, dan dihapuskan satu dosa. Sesungguhnya kami melihat bahawa tidak ada seorang pun dari kami yang meninggalkan solat berjemaah, melainkan orang-orang yang benar diketahui kemunafikannya. Seorang itu akan dipimpin oleh dua orang lain yang menyatakan bahawa sesungguhnya saya melihat bahawa tidak ada di kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah kecuali yang terang-terang munafik yang sakit. Yang sakit pun jika dapat dibantu oleh dua orang akan dibawa ke masjid sehingga dapat menyertai solat berjemaah. Dan katanya bahawasanya Rasulullah SAW banyak kami jalan-jalan petunjuk sunnatul huda, dan antara di jalan-jalan hidayah itu ialah mengerjakan solat berjemaah di masjid yang dilakukan azan. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Terangan, para sahabat sangat berat terhadap solat berjemaah, sehingga orang yang sakit pun akan berusaha sedaya upaya untuk menyertai solat berjemaah walaupun terpaksa dibantu oleh dua orang. Sudah semestinya mereka mengambil berat terhadap solat berjemaah kerana junjungan mereka dan junjungan kita. Nabi SAW sendiri juga melakukan sedemikian rupa. Jika hampir wafat, Baginda SAW berkali-kali pengsan kerana sakit tenat. Baginda SAW berulang kali minta air untuk berwuduk. Akhirnya Baginda SAW dapat berwuduk dengan sempurna. Oleh kerana tidak berdaya berjalan sendiri, dengan penuh kesusahan dan kepayahan, Baginda SAW pergi ke masjid dengan dibantu oleh Hadrat Abbas radhiyallahu dan seorang sahabat yang lain. Ada Abu Bakar radhiyallahu telah mengimami solat kerana mentaati arahan Rasulullah SAW, dan Baginda SAW turut mentaati solat berjemaah itu. Ada Abu Darda radhiyallahu berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ibadatlah kepada Allah SWT seolah dia berada di hadapan kamu, dan kamu sedang melihatnya. Anggaplah diri kamu di kalangan mereka telah mati, dengan sekali-kali menganggap diri kamu di kalangan orang yang hidup. Maka dengan itu kamu tidak akan bergembira yang bersedih kerana suatu sebab. Peliharalah diri kamu dari doa dan tidak baik daripada orang yang dizalimi. Dan siapa antara kamu mampu menunaikan solat isya dan subuh secara jemaah, tunaikanlah walaupun kamu terpaksa merangkak untuk menunaikan solat tersebut. Dalam sebuah hadis nyatakan bahawa solat isya dan subuh amat berat bagi orang munafik. Kalau mereka mengetahui betapa besarnya pahala berjemaah, sudah tentu mereka akan ke masjid walaupun terpaksa merangkak. Diriwayatkan daripada Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan solat berjemaah kerana Allah SWT memperolehi tarbiyatul ula selama 40 hari akan dapat dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan dari sifat munafik. Diriwayatkan daripada Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan solat berjemaah kerana Allah Ta'ala dengan memperolehi tarbiyatul ula selama 40 hari akan mendapat dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Terangan, seorang yang menunaikan solat berjemaah dengan ikhlas dan dia mintai jemaah dari mula bersama imam, yakni selepas hadir imam mengangkat takbiratul ihram, dia pun terus bertakbir selama 40 hari berturut-turut, maka dia tidak akan masuk dalam golongan munafik dan tidak akan dimasuk dalam neraka. Munafik ialah orang menzahirkan diri sebagai seorang Islam tapi kufur dalam hati dia. Istimewaan 40 hari adalah kerana tempoh itu bermain peranan yang penting dalam perubahan suatu keadaan, sebagaimana disebut dalam hadis bahawa detik kejadian manusia pun berlaku dalam tempoh 40 hari. 40 hari pertama adalah bentuk air mani, kemudian 40 hari kedua berubah kepada serupa daging, kemudian berubahlah terus berlaku daripada 40 hari ke 40 hari berikutnya. Oleh sebab itulah mengikut pendapat ahli tasawuf, tempoh 40 hari memiliki keistimewaan yang khas. Betapa bertuahnya orang yang sudah bertahun-tahun lama tidak ketinggalan ketakbiratul ula dalam solat berjemaah. InsyaAllah. InsyaAllah.